Okey, baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Kak Riza sambung. Kak Riza sambung. Kak Riza mula. Nak nyambung benda baru nak start ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu Kejap. marratan. Muka surat berapa? 36. 36. Saya buka 37. Allah, patut tak jumpa. Okey. Cepat benar. Okey, 36. At-talaqu marratan. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kena jelas biihsan. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا Ya. أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. Illa tu pastikan cukup. Illa an yakhafa. أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. Ya. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Ya. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ya. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. Ya. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Ya. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, benda Zainab. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو Lama putus. Kejap lagi sekali fa'imsakum. putus Ustaz. Tak dengar. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا Ya. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها Terus lagi. الله Kejap. Putus tadi. Boleh tak ambil balik tilka hudu. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, sadaqallahul azim. Okay, terima kasih. Okey. Dia kadang-kadang dia beku sekejap. Itulah lain masa saya ni tak tahu dah. Mana. Ada masa kan? Itulah. Tak apa, Selalu okey dah. Ustazah, selalu Ya. sana. Ramai yang guna ke kat rumah? Rasanya sejak ni lah, sejak akhir ni, sejak apa ni yang orang belajar daripada rumah tu kan. Yalah, betul. Okey, terima kasih banyak. Okey, Bunda Rogayah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيموا حدود الله Yuqima hudu. Lagi sekali. إلا أن يخافا Ya khafa. إلا أن يخافا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله Ya. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما Ya. فلا جناح عليهما فيما افتدت به Ya. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن Kejap, lagi طلقوا sekali Bunda. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humullah. Dia jangan lekat lidah kat langit. Humullah. Jangan, dia macam bunyi hampir dengan dot, dia bukan dot. Humullah. Humuzzo. Dia ada ruang kat depan ujung lidah. Okay.
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون Ya. فإن طلقها فلا Tahillu lahu. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره Ya. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن Ayyatara. يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله Ya. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Oke. Sekejap. Kak Su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان Marratan. Bunyikan nun. okay. الطلاق مرتان Ya. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان Ya. ولا تحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا Ya. إلا أن يخافا ألا تقيما Yuqi. حدود Alla yuqi. Bukan tuqi. إلا أن يخافا ألا تقيما Yuqi. Bukan tuqi. Titik bawah. Yuqi. Akak sebut Tu akan sebut tuqi. Astaghfirullahaladzim. Pelan-pelan. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Kejap, Kak Su betulkan dekat qi tu jangan yuki. Yuki jadi kaf. Yuqi. Qi. يقي إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Ya. فإن خفتم ألا تقيما Yuqi. حدود. Kak Su yuqi. Astaghfirullahaladzim. Titik bawah. Apa sal ni? Ni melawak je Kak Su. Jangan marah tau. Tahu, Kau tahu. Kak Su, Tak. kau Quran terbalik ke? Titik jadi Tak lah, atas. aduh, Melayu lah. Pasal lah, Alah, subhanallah. biasalah tersasul tu biasalah. فإن خفتم ألا يقيم Alla yuqi. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما Ya. فلا جناح عليهما فيما افتدي به Fi maftadat bih. فيما افتدت به Tadat. افتدت Fi. فيما افتدت به Ya. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود ومن يتعد حدود. ومن يتعد حدود الله Okay. فأولئك هم الظالمون Ya. فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى بعد حتى من بعد حتى
حتى تنكح زوجا خيرا زوجا غيره. Jan tak dengung kak? Zaujan ghairah. Okey, terus. فإن طلقها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, sadaqallahul azim. Terima Kasih kasih Kak Su. Ustazah. Sama. Okey, Bunda Hajarubiah. Boleh unmute? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن. Khuzu tu panjang, 2 harakat. Anta khuzu mimma. أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ألا يقيما حدود الله. Ma panjang. ألا يقيما حدود. Yuqi, tekan sikit yuqi. Dia tak adalah tekan kuat tapi dia kena pergi belakang lagi. Yuqi. ألا يقيما حدود الله. Ya. فإن خفتم ألا يقيما حدود. Yuqi. Kalau yuki depan kan? Yuqi belakang sikit. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. Ya. فلا جناح عليهما افتدت به. Lagi sekali. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Ya. تلك حدود الله فلا تعتدوها. Ya. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ya. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Ya. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. Ai dengung. Ai yataraja'a. Ya. Ambil perkataan. Ambil balik. Ai Ai yataraja'a.
أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله أن يقيما حدود الله. إن ظنا Zon pun dengung. In zonna. إن ظنا أن يقيما حدود Ma الله tak boleh pendek. Ma ada alif. Kena perhatikan. أن ظنا In أن ظنا أن يقيما حدود الله. إن ظنا أن يقيما حدود Ai itu الله dengung sikit. Ai yuqi. Dengung sikit. إن ظنا أن يقيما حدود الله Ya. وتلك حدود الله يبينها لقوم Liqaw. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nafas Okey. pendek. Nafas. Boleh makan ke benda? Puasa. Oh, puasa. Ya tak ya Khamis kan? Ya, ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, sambung Terima kasih, Ustazah. sama Bunda Hajar Siti Zaleha. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf saya tak ada gambar. Tak apa. Kenapa tak tahu tak ada ada. gambar? Tak tahulah penat dah suruh budak-budak tak kerti dah. Dekat bawah tu ada start video ada tak tulis? Ada. Nanti sekejap suruh cucu ni dia yang tolong buat tak kerti juga. Tak video ada tak? Guna handphone ke guna laptop? Dah hilang. Dengan mikrofon dia tutup sekali. Comel je. Tapi ni kan saya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا Boleh. Kalau cantiknya ta'khuzu. Kalau cantiknya maksud ayat tu ta'khuzu. ta'khuzu kat mana? Awal lagi tadi tu. Wala yahilu lakum an ta'khuzu. Tu kan? Nabi an ta'khuzu. An ta'khuzu mimma ataitumuhanna syai'an. Jangan han. Pun. Ataitumuhun. Okay. An ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an. Ya. Pun. Dia tak usah tahu. Ambil balik dekat ataitumuhun. Sekejap. Syai'an illa. Boleh? Atai boleh. Boleh. Ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa. Dia masuk betul-betul. Yakhafa. Ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Ya. Fa in khiftum Fa in khiftum. fa in khiftum Fa in khiftum.
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Bunyikan ha tu tepatnya. Hatta tankiha zawjan ghairah. من بعد حتى تنكح Zau. banyak salah. Min Agaknya sebab tak nampak muka ni. aduh. Min ba'du hatta tankiha zawjan Dia jangan tan. ghairah. Dia tak boleh tankiha. Dia tankiha zawjan ghairah. Dengar tak Ustazah? Jahat je. Donga. Donga tu donga, tapi itulah dia punya baris dengan dengung-dengung tadi tersasul sikit. Min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا. Zon tu dengungnya kena ada. In dhanna. أن يتراجعا إن ظنا Zon dengung dulu baru na. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما أن يقيما أن يتراجعا إن Ja'a panjang. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Kat situ rapat-rapat tu ada dengung, ada panjang, semua kena jaga tu. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Dia tersasul baris Agaknya kalau buat macam bukanlah buat musabaqah. Ada kertas buat ujian tu baca tu mesti berhati-hati kan. Satu-satu disebutnya. Takut salah baris. Okey, terima kasih Bunda. Okey, Aja Laila. Sila. Okey. Belum unmute lagi. Dah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wal
يحل لكم أن تأخذوا مما Kejap. Dia kalau ikutkan pada berhenti tu tak boleh tumu. Sebab kalimahnya ataitumuhun, satu kalimah. Dia tertinggal. Sampai suara. Nafas dah sampai. Okey, lagi sekali. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Ambil sikit lagi. Ataitumuhunna syai'a. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Ya. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Ya. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. Ya. ومن يتعد Dia dekat ta tak ada sabdu. Wa may yata'ad. ومن يتعدد Wa may itu dengar dulu. Wa may yata'adda hudu. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ya. وإن طلقها Teparkan. Fa'in طلقها. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى Kalau berhenti situ bunyikan apa? Ujung tu huruf dal. Jadi bunyikan ba'd. Tapi kalau ikutkan tak sesuai berhenti situ. Kena habis dah. Cubalah. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Ya. Tak apa, perlahan-lahan. طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما. Ambil in dhanna. إن ظنا أن يقيما حدود الله. Ya. تلك حدود الله يبينها Yubayyinuha. وتلك حدود الله Yubayyi. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Sama. Habis dah Tinggal seorang tapi dia belum masuk lagi. Kak Fatimah dia terlupa. Kejap. On the way. On the way. Okey. Sekejap Ada? Ada, jangan risau. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Okey, Kak Fatimah dengan Ustazah. Ubi dah masuk. Waalaikumsalam. Ya, Maaf banyak-banyak. Saya entah macam mana terlupa pula hari ni. tu Dah semangat keluar tadi baru semangat. balik lewat, lepas tu kan tak ingat kata tu. Ingatkan cuti seminggu Hari Merdeka. Itulah, sorry, terlupa betul-betul. Tak apa. Okey, so nanti Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah kalau kabutnya. Allah, kesiannya. Tak Lah. apa, tak ada terkejar apa pun ni. Saya dah. Ya. Sebelum tu saya nak tanya boleh? Boleh. Yang Ustazah baca ayat 233 kan? Kan dia surah ni kan selalu kan di akhir surah ada lambang tu kan? Lambang mana? Tak. Saya punya Quran aja.
Akhir surah, bukan akhir surah. Dia ada al-hizbu. Kan selalu Pembahagian-pembahagian tu. penghujung. Salah Mhm. cakap. Apa yang lambang macam bunga tu? Lalu dia di akhir ayat. Okey. Yang mana ni? Ini Okey. awal dia Yang jadi ini apa tu makna walidatu tu. Walidatu tu. Ah, Itu bukannya di hujung ayat ke apa, bukan. Itu bunga tu kadang-kadang dia ada pembahagian sama ada dekat juzuk, awal hizbu, dia ada letak tanda juz. tu. Ini al-hizbu. Nampak tak sebelah tu 2/4, nampak tak? Okey. Februari. Okey. Dia ada 4 bahagian. Ni bahagian yang kedua, masuk bahagian kedua macam tu. Okey, boleh. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, okey. Terima kasih Kak Riza. Kak Riza dah tuliskan tu kan ayat berapa tu senang. Nak rujuk ke nak hantar balik nanti. Okey, tadi pun saya baca dah nak tersasar dah tadi tu. Ayat 232 tu, siapa yang perasan tu? Perasan lah. Nak baca azwajahun, nak terbaca auzajahun. Terbalik pula. Allahu Akbar. Okey, siapa masuk tadi? Hajar Fatimah ke Bonda? Bonda dulu Kak Fatimah dulu. Okey. Alright. Silakan muka surat 36 tadi ayat yang ke-229 sampai bawah. 229 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaq To tak panjang. To tak panjang. At-tala. At-talaqu marratan. Ya. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum. Ada bunyi se tu. Au tas tak mau. Au tasrihum bi ihsan. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت sikit lagi. Sorry. ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت. Jangan tadad. Tadat bih. فيما افتدت به. Ya. تلك حدود الله فلا تعتدوها. Ya. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم. Liqau tu lekatkan sikit. Liqau jangan liqau. Dia macam dia renggang kan? Liqau Ya. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Je Fatimah. Ustazah. Sama. Okey, Bunda Jarubiah, silakan. Okey, terima kasih Ustazah. Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما خذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم jaga dekat nun fa'in tu. Fa'in khiftum. Fa'in خفتم ألا يقيما حدود فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Dari mana Ustazah? Hatta ya? Boleh. Hatta tankiha hatta tankiha zawjan ghairah. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. Dia jadi macam ya toro. Dia tak boleh tebal tu. Ya taro. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. Ai tu dengungkan sikit. Tak cukup dengung. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا. Ja'a pun panjang. Ni yang saya sebut tadi. Dia rapat-rapat susunan dia tu. Semua dengungnya, panjangnya, nampak? Okey. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Okey, habis. So kita masuk terus buku tajwid, buku last, buku pink buku baru. Hari tu dah habis kan? Ada. Dah kan itu? Dah. Dah habis kan buku lama tu? Dah. Sekejap Kita buka Google.
boleh dah habis. Memang kita tak ada belajar buku pink lagi setakat ni memang belum ada lagi yang dalam kelas ni yang dah pernah belajar buku pink ni belum pernah lagi. Saya belum. Belum Sekejap Belum. Saya belajar pun yang tengah-tengah Ustazah, kan saya masuk Tengah-tengah. Oh, yang dekat masjid tu Oh, dah masuk Ah. jugalah, dah pernah belajar lah tapi yang tengah-tengah ni dah tu kan saya masuk Masa tu tu, belum ingat. masa tu kat masjid tu buku coklat tu belum ada lagi Tak buku ada. tu masa Tak tu ada lagi. belum ada lagi. Kalau tak saya buat buku coklat tu dulu. Lepas tu baru masuk buku yang warna pink tu. Hmm. Okey, sekejap Asas. Ini pelajaran pertama. Sekejap. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat yang ketiga Sama tak dengan buku saya? Sebab saya punya buku ni dalam sama, luarnya macam ni. Oh, lain pula Dia tak ni sebab ni buku Masjid Negeri ambil buku pink ni untuk program pengajian bersijil kat Masjid Negeri. Jadi dia orang tukar yang belah depan ni macam ni tapi isi dalam sama. Kan Masjid Negeri kan nampak? Program pengajian bersijil. So siapa masuk program pengajian bersijil, untunglah dah belajar buku ni dulu siap-siap. Okey, kita tengok yang pertama. Makna tajwid. Makna tajwid. Kita dalam asas ilmu tajwid ni ada 10 perkara. Maknanya ulama sebutkan yang mana setiap ilmu ni dia ada, ilmu Quran ni dia ada 10 perkara yang kita nak kena tahu. Inilah dia 10 ni. Okey, kalau boleh kita bincang semualah kan. Ya. Kita masuklah ilmu tajwid ni. Jadi kita cuba dalami satu-satu. Yang pertama makna tajwid. Pada bahasa dia tulis kat situ memperelokkan sesuatu. Itu maknanya secara umum lah pada bahasa ni kan. Tapi nak memperelokkan apa? Baru kita tengok pada istilahnya. Dia kata mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhraj dan diberikan hak ataupun iaitu beli hak ni maksudnya sifat asli yang ada pada huruf dan mustahaknya iaitu sifat mendatang. Kita dah belajar dah sebenarnya yang ini iaitu di buku coklat. Apa sifat asli yang ada pada huruf? Sebut je huruf tu dah tahu makhraj, dah tahu dah berapa sifat dia. Yang isti'la dengan istifal, yang jahar, syiddah, yang hamas, rakhawah apa semua inilah dia. Ini namanya sifat asli yang ada pada huruf tu. Bila dia dah kata pelajaran pertama ni mesti kena tahu sifat dulu. Sifat yang ada pada huruf. Kemudian dia kata dan mustahaknya pada sifat mendatang. Masa bila datangnya mustahak ni? Apabila huruf disambung menjadi kalimah, apabila kalimah disambung menjadi ayat, bila dah sambung ayat tu barulah timbul hukum idgham al-gunnah, ikhfa hakiki, idgham mutamathil lain bagai. Kalau tak disambung, tak adalah sifat mendatang tu. Jadi digabungkan kedua-duanya dalam hukum ilmu tajwid ni iaitu sifat asli dan sifat mendatang. Barulah sempurna bacaan tu. Sebenarnya dalam buku pink ni dia dah termasuk jugalah hukum yang apa nama Allahumma salli ala Muhammad, sifat berlawanan, sifat tunggal yang kita belajar tu makhraj semua dah ada. Cuma dia bukan tak lengkap tapi yang buku coklat tu lebih detail. Kita nampak bentuk mulut, kita nampak kedudukan lidah kat mana. Jadi saya suka buat buku tu dululah. Nanti bila masuk yang kat sini kita cuma ulang kaji je bahagian sifat tu. Dia tidaklah kita skip, kita lalu je. Lalu sebut jugalah. Kan kita nak raikan ilmu dalam buku ni kita nak kena sebut semua kan. Okey, baik. Itu makna tajwid lah pada bahasa dan istilah. Jelas maknanya kita nak kena tengok tapak dia dulu. Mula dia mesti huruf tu dulu. Selagi tak betul huruf, selagi tu payah nanti kita nak buat. Nak masuk lagi hukum yang lagi besar, lagi panjang. Okey, kemudian tengok yang kedua. Hukum belajar ilmu tajwid ini fardu kifayah dan beramal dengannya iaitu fardu ain. Faham maksud fardu kifayah dan fardu ain ni? Maknanya kita ni memang dipertanggungjawabkan lah. Maknanya dalam macam kalau kita belajar bab fiqh,
Kan dalam satu kawasan tu Macam mesti wajib lah Ustaz. wajib lah wajib. sebenarnya. Kalau kata macam tu macam seakan-akan kalau senang kata wajib lah Wajib memang. lah. Dalam satu tempat tak boleh tak ada langsung orang yang tak boleh mengaji. Tak boleh. Kan? Macam tu. Okay, jadi memang kita kena dituntut lah. Senang kira, senang ceritanya dituntut untuk kita semua belajar. Amalkan pula fardu ain kan. Bagi siapa? Bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya kita, orang yang dipertanggungjawabkan ataupun orang yang dah balik, orang yang dah akalnya sempurna. Sempurna akalnya, tak boleh tidak, tak boleh lagi lah daripada kita belajar. Ada juga yang dikata kat situ, ada pun ingkar terhadapnya kafir. Maknanya orang Islam itu dituntut kan, dituntut untuk belajar. Dia sebenarnya ada dia punya matan, panjang matannya, tapi dia tak letaklah kat dalam ni matan itu kan. Macam mana Ustaz? Ya. Macam mana kalau orang yang dah meninggal tu dia tak reti langsung baca, tak pernah baca Quran, macam mana ya Ustaz saya? Ya Allah. Ada. Tu yang kita takut kan. Ada tak kejap hilang pula fokusnya, dengar sekecil terangis. Macam mana kalau orang yang meninggal tu dia tak pernah belajar ke apa semua Itulah wallahu a'lam. Itu Allah je yang menentukan macam mana keadaannya kan. Jadi kita yang hidup ni kita mendoakanlah. Yang kita boleh buat hanyalah kita mendoakan dia. Apalagi yang mampu kita buat. Jadi kalau kita dah tahu, sebab tu saya cakap tadi, dia apa-apa berbalik kepada hukum belajar tadi. Fardu ain, fardu kifayah kan. Kalau dalam satu kampung tak ada orang yang dipertanggungjawabkan, makanya yang lain-lain tu kita dah tahu memang tak boleh lah. Kalau kita dah tahu dalam satu taman tu ada seorang yang boleh mengajar, insya-Allah selamat. Yang penting dia kena sebarluaskanlah ilmu tu. Lagi satu, macam dulu-dulu, macam orang tua kita semua, dia sembahyang, dia baca itu, tapi mungkin dia orang tak mendalami tentang tajwid semua ni Ustazah. Yelah. Ya, macam makhraj macam itu semua kan. Kita pun tak tahulah ya macam mana tu hukumnya. Sebabnya dia zaman ni berubah kan, zaman berubah daripada zaman sebelum atuk kita lagi, sebelum dia orang lahir lagi, mula-mula zaman ada zaman jahiliyah. Jadi sekarang ni makin lama makin ada ilmu tu, makin berkembang sampai sekarang ni lah. Tapi kalau ikutkan pada zaman dulu tu ada je sebenarnya ilmu-ilmu yang dah tersedia dalam buku, macam contoh tajwid apa semua ni dah lama ada. Cuma kembang dia tu setakat mana kan, berkembangnya dia tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia tumbuh macam cendawan hidup. Jadi kita rugilah kalau kita tak grab, sebab yang disuruh untuk kita baca secara tajwid ni memang dah ada dalam Quran dah. Cuba tengok nombor 3 siap ada dalil. Dia kata dalil-dalil tuntutan membaca Al-Quran secara bertajwid iaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil ni maksudnya bacaan yang sempurna dari sudut sifat dia, makhrajnya, daripada segi tajwid. Lepas tu dari segi pemahamannya, dari segi amalannya, itu tartil. Seperti mana ia diturunkan. Dia kata kat situ, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Kita tengoklah macam mana ia diturunkan pula. Sampai kepada Rasulullah pun baca Quran, dia bertalaki berkali-kali kan dengan malaikat. Ini kan pula kita orang yang biasa yang tak punya apa-apa ni. Jangan kata alah kita dah sekali dua kali khatam cukup lah. Tak boleh lah macam tu kan. Okay. Kat sini saya sebutkanlah sikit. Tapi itulah bahasa apa orang kata? Bahasa orang Arab ni macam bahasa sastra sikit. Dia punya matan tu bunyi dia macam ni. Dalam bahasa Melayu dia lah. Wahai orang yang bertanya mengenai tajwid Al-Quran, maka ambil apa yang ditunjukkan kepadaku daripada mereka yang mempunyai keyakinan. Iaitu siapa? Iaitu para ulama yang mempunyai keyakinan. Maknanya kita kena tahulah yang mengajar kita dapat ilmu tu kat mana kan. Kemudian mentajwid akannya adalah fardu seperti mana solat. Dia umpamakan begitulah. Macam mana wajibnya kita kena solat. Macam tu. Kemudian telah datang mengenainya beberapa khabar dan ayat-ayat Quran. Orang yang menentang tajwid, maka dia adalah kafir. Maka tinggalkanlah nafsunya, sesungguhnya demikian pasti merugikan. Dan orang yang tidak menentang kewajipan hukumnya tetapi tetap melakukan kesalahan, akan disiksa dan selepas itu sesungguhnya ia datangkan
dengannya ke taman-taman syurga sebagaimana orang lain dari kalangan mereka yang melakukan maksiat kerana solat yang dilakukan mereka tidak diterima. Dan laknat Tuhan turun atas mereka kerana mereka telah memaling kitab Tuhanku dari jalan kebenaran dan melenconglah mereka itu dari jalan kebenaran. Maka tercampaklah ataupun terusirlah mereka itu. Kan? Dia punya ayat tu pusing-pusing-pusing. Dia nak sebut kat sini macam mana pun kita kena dituntut untuk baca Quran tu bukan sekadar baca saja. Tapi mesti kena mendalami ilmu dia. Supaya sebutan akan sampai kepada maksud dia. Dia berkait dah tu. Dia berkait pada sebutan huruf. Kalau tak tepat sebutan huruf tak sampai pada makna dia. Macam mana kita nak apa? Kita nak mengamalkan bila kita baca pun salah, kan? Okey, baik. Itu yang kedua, hukum belajar. Dan dalil-dalil tadi kan. Kemudian yang keempat ni dia kata tumpuan perbincangan iaitu kalimah-kalimah Al-Quran lah. Apa-apa yang kita bincangkan berkaitan dengan kalimah-kalimah ataupun perkataan lah. Disebut kalimah ataupun perkataan. Okey, kemudian kelebihan dia iaitu apa kelebihan kalau kita belajar? Semulia-mulia ilmu kerana ia berkaitan terus dengan kalam Allah. Dan satu lagi bila disebut semulia-mulia ilmu ni adalah Al-Quran ni bahasa Arab kan, dan bahasa Arab ini bahasa syurga. Bayangkanlah kita macam mana kan, bahasa dekat syurga tu bahasa Arab aja. Rugilah kalau kita hanya baca dia punya terjemahan. Jadi daripada kecil sampai kita tua terjemahan aja, tak nak baca dia punya kalimah. Kan? Nanti kat syurga nanti kita cakap bahasa Arab tau semua orang. Bahasa syurga kan? Okey. Kemudian nama ni nama ilmu tajwid lah, dia fokus kepada ilmu tajwid sahaja. Kemudian yang nombor 7 tu itu adalah penyusun lah. Kita tengok dia punya penyusun dia bukannya main sekadar cedok-cedok sahaja. Ini semua daripada sanad-sanad lah yang dah tertulis kat situ daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada imam-imam qura yang masyhur lah. Kebanyakannya kat situ kita tengok Abu Aswad Ad-Du'ali tu memang dia pakar tajwid. Abu Aswad ni memang pakar tajwid. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim. Kemudian ada juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil Farahidi ni pun pakar tajwid juga, pakar Al-Quran. Yang memudahkan untuk kita lebih mendalami ilmu Quran lagi sebenarnya. Okey, kemudian yang ke-8 adalah masalah yang kita bincang adalah berkaitan dengan kaedah. Kaedah ni maksudnya cara-cara membaca dengan betul. Inilah dia. Kemudian yang ke-9 apa matlamatnya? Supaya memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Maknanya kita kena pegang matlamat ni. Belajar daripada kulit ke kulit, mesti kita pastikan sebutan tu ada improvement. Jangan kita kulit ke kulit, akhirnya macam tu juga. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Macam tu. Okay, kemudian yang ke-10 akhir sekali faedah, iaitu mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan redha Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Maknanya kita nak kena tahu apa matlamat sebenar kita buka Al-Quran, buka buku tajwid ni. Okay. Alright. Itu pengenalan. Okay. Kemudian kita terus masuk pada rukun-rukun bacaan Al-Quran. Okey, kita tengok pelajaran kedua, rukun bacaan Al-Quran. Dia ada 3 kat situ, ada beberapa huraian yang kita nak kena tahu, iaitu yang pertama sah sanad. Apa maksud sah sanad? Yang itu dikata kat sini iaitu membaca Al-Quran daripada seorang guru yang mutkin, lagi bijaksana, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mutkin? Mutkin ni adalah orang yang ahli lah, yang profesional lah. Maknanya dia memang teliti orangnya. Mutkin ni. Yang ahli tu maknanya orang yang teliti lah dari sudut Al-Quran, dari sudut ilmunya. Okay. Itu kita kena tahu juga, kena ambil tahu juga. Jangan main cedok-cedok aja belajar Quran ni kan. Okay, kemudian dikata kat situ. Kalau boleh guru yang mengajar kita ni, yang mutkin ni maksudnya kita ni baca Quran, belajar Quran ni kalau boleh biar khatam daripada seorang guru yang mana gurunya tu pun sebenarnya bersambung sanadnya kalau dapat bersambung sanadnya kepada Rasulullah, tapi walaupun jauh
Saya Kalau di alhamdulillah Malaysia boleh, Ustazah? Di Ya? Malaysia ni ada ke? Ada, ramai. Sebab saya dengar banyak yang pergi ke sampai ke mana? Ke Mesir lah apa Ke semua. luar negara. keluar Sekarang ni dah negara. ramai. Sekarang ni dah ramai dah ambil dekat Malaysia. Ada juga guru yang menetap dekat Malaysia sekarang. Saya alhamdulillah dapat juga bertalaki sekali. Kebetulan Syekh masa tu dia duduk di sini. Tapi baru sekali. Banyak lagi benda dia nak belajar. Kebetulan dia ada dekat Malaysia masa tu. Tapi sekarang dia dah balik ke Mesir. Tapi kalau nak bertalaki boleh. Tapi caranya kalau bertalaki dengan Arab ni memang kena kental sikit jiwanya. Okay, tak apalah, kita pelan-pelan lah kan. Kemudian kita tengok dia punya kata Zaid bin Thabit daripada hadis tu, dia kata annal qira'ata sunnatun muttaba'atun. Maksudnya apa? Sesungguhnya bacaan Al-Quran adalah satu sunnah yang mesti diikuti. Sunnah tu maksudnya apa yang Nabi buat lah. Nabi buat, Nabi baca Quran, Nabi bertalaki, kita pun kena bertalaki juga. Okey. Kemudian Ketepatannya jelas. ada satu daripada Syekh juga disebut, barang siapa ni tak ada dalam buku ni saya tambah aja. Dia kata barang siapa mengambil ataupun belajar ilmu daripada seseorang masyayikh, iaitu guru, secara musyafahah. Musyafahah ni tengok mulut, kita belajar secara berhadapan, adalah dia melencong dan menyalahi daripada terjatuh dalam perkara dilarang. Maksudnya dia tidaklah termasuk dalam perkara-perkara yang tidak diingini. Dia punya pusing ayat tu kan. Dan barang siapa mengambil ilmu daripada suhuf ataupun buku atau lembaran ni disebut suhuf atau mushaf kan, maka ilmu di sisi para ilmuwan seperti tak ada. Maknanya apa? Belajar Quran ni bukan setakat kita buka buku sendiri, buka YouTube dengar dan kita tengok buku, tak boleh. Dia kena berjumpa dengan guru juga. Berbeza dengan ilmu-ilmu selain daripada ilmu Quran, ada juga kita boleh ambil daripada apa-apa je. Buku kita baca kita boleh faham. Tapi Quran dia tak boleh. Walaupun ada yang kata sekarang teknologi canggih, sekarang pen pun boleh dengar suara. Contoh, boleh. Kalau kita mampu beli, silalah beli untuk rujukan kita. Nak buka YouTube 24 jam, silalah buka YouTube 24 jam. Tak ada masalah. Macam kita buat sekarang ni pun, kelas kita pun ada juga masuk dalam YouTube supaya orang lain pun boleh dengar, dapat juga manfaat. Tapi perseorangan, secara perseorangan untuk kita ni, kita nak bertalaki dengan guru, kita kena baca depan guru supaya guru dapat betulkan. YouTube tu sekadar kita buat apa nama? Untuk kita punya Allahu Akbar, apa nak sebut? Betul, dia one way je kan. Dia tak boleh nak membetulkan bacaan kita. Kita rasa betul belaka. Jadi bila ada guru tu barulah kita tahu kesilapan-kesilapan yang kita buat. Tak kisahlah kesilapan besar ataupun kesilapan kecil. Jadi kalau ikutkan buku sahaja kita buka tu sebenarnya macam seolah-olah ilmu tu tak ada. Maknanya dia nak ilmu tu kan ada dalam peribahasa al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Dia kata ilmu itu ada di hati tapi bukan di dalam buku sahaja semata-mata kan. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, yang kedua bertepatan dengan Resam Uthmani. Okey, bertepatan dengan Resam Uthmani ni maksudnya bacaan yang sekarang ni lah. Kalau ikutkan Quran kita dekat Malaysia ni memang dah Quran Resam Uthmani. Sebab tu kita yang dalam buku Tahsin Coklat tu memang dah terangkan awal-awal tanda-tanda dalam Resam Uthmani tu. Yang last kali kita belajar tu Dhabtul Quran tu, itulah dia tanda-tanda yang kita kena tahu. Yang mana kena buang, yang mana kena baca pendek, yang mana kena baca panjang, apa semua kan. Sebabnya kenapa dia tulis kat sini bertepatan dengan Resam Uthmani? Sebab di dunia ni, dekat dunia ni ada banyak mushaf tau. Tak silap saya ada 6 mushaf. Dia ada mushaf Osman, dia ada macam-macam Al-Madani, dia ada mushaf Syami, dia banyak. Jadi dia punya penulisan tu tak sama, dia punya bentuk tak sama, dia punya simbol-simbol tak sama. Jadi macam yang dekat Malaysia ni memang dianjurkan untuk baca dengan Resam Uthmani. Jadi kita jangan risaulah yang kedua ni, insya-Allah lah, sebab kita akan ikut sahaja pada penulisan yang dia dah tetapkan. Cuma dia bagi contoh je lah kat sini kan. Okey, kalau dia kata iaitu bacaan adalah bertepatan dengan salah satu mushaf Resam Uthmani sebagaimana berlaku pada bacaan Imam Ibnu Kathir.
Kalau imam kita baca macam biasalah, dia kata Imam Ibnu Katsir, dia baca dengan menambah kalimah min di antara tajri dengan tahtaha. Cuba tengok ke atas. Kalau kita baca wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar. Itu Imam Hafs an Asim. Tapi bagi Imam Ibnu Katsir, dia kata tajri min tahtiha. Daripada tahtaha dia jadi tahti. Kenapa baris bawah? Baris bawah sebab ada min. Kenapa baris bawah? Sebab ada min tu. Tu dia dah berkait dengan bahasa Arab pula. Min tu kan harfu jar. Siapa masuk kelas bahasa Arab? Ni semua bahasa Arab ni. Bila ada kalimah yang dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf, min tu daripada huruf tau, daripada kalangan huruf min. Lepas kalimah min, kalimah yang selepas tu mesti huruf yang hujung tu berbaris bawah. Sebab tu bila bacaan Ibnu Katsir tu dia kata min, lepas tu tahti. Ha tu adalah tambahan, kalimah asalnya tahti itu kan. Kalau yang kita punya bacaan tak ada min, jadi dia jadilah tahta. Faham tak? Tapi tak apa, jangan fikir-fikir ni nak tunjuk saja. Rukun bacaan Quran ni kita mesti ada apa. Tapi dalam bacaan imam kita memang dah settle dah. Tinggal nak baca je. Tak fikir kenapa dia jadi baris bawah, kenapa baris atas. Kalau dulu dulu Quran tak ada baris. Titik pun tak ada mula-mula. Quran tu penulisan dia, tulisan dekat buku pun tak ada macam ni. Semuanya ditulis dekat pelepah tamar, dekat batu-batu, dan selebihnya tu bukan semua pun ditulis kat pelepah tamar, berapa banyak je boleh tulis kan. Kebanyakannya semua ditulis di dalam dada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kita ni tak usahlah kata hafal, baca pun kadang-kadang lah kita ni lihatnya. Saya cakap orang lain ni, saya cakap diri kita sendirilah kan. Nak khatam tu Allahu Akbar. Tapi orang dulu tidak. Zaman-zaman sahabat Rasulullah semua dalam dada. Jadi tidak ditulis. Sebab apa? Tak nak lupa. Tapi Rasulullah akhirnya dia minta sahabat dia, sahabat baik dia untuk menulis supaya jadikan satu mushaf macam ni. Supaya kita orang yang terdahulu, orang yang terkemudian iaitu umat-umat dia boleh terus mengamalkan bacaan Al-Quran ni. Itu tujuan dia. Okey. Apa tadi saya sebut? Imam Ibnu Katsir membaca dengan menambah kalimah min di antara kalimah tajri dengan kalimah tahtaha, serta ta yang kedua pada kalimah tahta tu berbaris majrur atau baris bawah. Jadilah macam tulisan di bawah tu. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Okey. Kemudian dikata perhatian atas tu bacaan dengan kalimah min bertepatan dengan resam Usmani iaitu mushaf Maki. Salah satu daripada 6 mushaf resam Usmani. Oh dah tulis dah saya pun tak ingat. Dia ada 6 mushaf nampak. Mushaf Maki salah satu daripada 6 mushaf resam Usmani dan bacaan tanpa kalimah min juga bertepatan dengan resam Usmani iaitu mushaf resam Usmani yang selebihnya. Jadinya tapi macam bahagian kita resam Usmani yang mushaf kita ikut sahajalah yang dah tertera ke atas tu. Iaitu tahtaha tu, tajri tahtaha. Ada juga kalimah yang pada ayat Quran kita min tahtiha. Jadi adalah beberapa sebab-sebab utama dia lah kenapa dia bertukar, kenapa dia tidak tukar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok bertepatan dengan satu wajah ataupun kaedah daripada wajah-wajah nahu bahasa Arab. Yang ini dia berlaku pada kalimah-kalimah Al-Quran yang kita belajar ni lah. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, paling tidaklah belajar bahasa Arab tu basic lah kita ambil. Sama ada dia tidak dapatkan kefasihan sebenarnya. Okey, kalau kat sini dia bagi contoh. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Imam Hamzah membaca mim berbaris kasrah pada kalimah wal arhami. Dia baca wal arhami. Tapi kalau imam kita baca macam biasalah. Imam Hamzah wal arhami. Kita baca wal arhama. Kalau sambung, kalau berhenti dia jadi mati. Okey. Ni dia dah masuk atof ni. Kejap Oh, ni nak kena i'rab. Kalimah wal arhama iaitu membaris fathah menepati kaedah nahu iaitu bahasa Arab. Iaitu bertepatan lah. Kerana mengikut atof bagi kalimah Allah. Dia kalau dia maknanya macam dia ada hubungan atof ni. Kalau kalimah Allah tu di baris atas, maka wal arhama tu dia kena baris atas. Macam itu.
Dia ada hubung kait lah. Nak kena tengok makna juga. Gitu. Okey, kemudian dia kata manakala bacaan dengan baris kasrah wal arhami juga menepati kaedah nahu bahasa Arab kerana mengikut ataupun kerana ataf bagi kalimah bihi. Dia nampak maknanya yang wal arhama tadi dia mengikut pada wattaqullaha, baris atas dengan baris atas. Tapi yang dikata wal arhami itu dia ikut pada bihi. Bihi baris bawah, dia pun baris bawah. Macam itulah. Dia ada kaedah-kaedah tertentu lah. Itu satu. Ustazah, Tapi maaf, satu lagi, maaf, kalau kejap. nak tanya. Kejap. Maknanya kita nak kena pastikan bila kita belajar Quran ni bukannya semata-mata belajar Quran sahaja. Paling tidak kita tak tahu bahasa Arab, guru yang mengajar pun paling tidak dia kena tahu juga basic bahasa Arab. Apa dia Kak Riza? Ataf tu makna apa? Dia ada kaitan. Satu ayat dia ada kaitan penceritaan dengan kalimah sebelum dia. Tu. Boleh? Zayyana sekejap syuraka. Tapi kita perlu perhatian jugalah. Bagus kita belajar bahasa Arab ni. Tapi tak wajib bagi kita belajar bahasa Arab kalau seseorang tu membaca Quran daripada guru yang tahu. Dah tak jatuh wajib lah. Sahlah bacaan dia. Mengikut pendapat yang kuat lah. Kalau pendapat yang kuat macam itulah. Setengah ulama ni dia kata wajib belajar bahasa Arab. Kemudian disuruh juga tanamkan perasaan cinta dan kasih kepada bahasa Arab ni. Sebabnya 3 perkara itulah. Dalam hadis tu disebut, cintailah bahasa Arab kerana 3 perkara. Yang pertama, sesungguhnya aku bangsa Arab. Siapa dia? Iaitu Rasulullah lah. Dia berbahasa Arab. Maka bertuturlah dalam bahasa Arab. Yang keduanya, Al-Quran itu diturunkan juga bukan dalam bahasa Urdu. Bukan diturunkan dalam bahasa Melayu. Tidak. Diturunkan dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, dia kata bahasa Arab serta pertuturan penghuni syurga. 3 benda ni. Yang meletakkan diri kita ni supaya paling tidak tahulah basic bahasa Arab. Macam yang Kak Riza belajar dengan kawan-kawan semua tu kelas bahasa Arab Quran ke apa? Quran. Bahasa Arab Quran. Itu berkait lah tu. Dia berkait lah dengan tajwid ni sebenarnya. Okey, boleh? Belajar bahasa Arab sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan menyuruh kita ni belajar bahasa Arab sebenarnya. Okey, jadi kalau ikutkan, kita tengok belakang ni. Tak ada dah. Jadi daripada 3 ni tadi, kalau kurang daripada salah satu, jika kurang daripada salah satu 3 rukun tadi tu, maka bacaan itu dikira syaz. Syaz tu maksudnya, ni tak ada dalam buku, saya tambah aja. Syaz ni maksudnya ganjil ataupun ada keraguan lah. Tapi dalam keadaan kita sendiri ragu ni, tak faham nak baca satu-satu tempat tu, tanya cikgu kita sampai kita betul-betul yakin kita baca tu betul. Okay. Alright. Tu habis bahagian rukun-rukun bacaan Al-Quran Okey, boleh yang ini? Untuk yang pelajaran yang kedua ni? InsyaAllah. Okey, ada soalan? Ustazah. Ya, saya. Apa pula hukum kalau kita belajar kepada guru yang tak ada sanad ni macam mana? Okey. Kita jangan salah faham. Kejap siapa yang punya anjing tu? Kak Gayah punya rumah Kan? Rumah Kak Gayah ke? Ya kot. Samalah kat sini pun kadang-kadang jiran time dia nak bunyi, dia bunyi. Apa nama tadi? Apa soalan Haji Fatimah tadi? Okey. Bersanad ni bukan semestinya nampak yang orang tu mengajar, dia ada 2 tau sanad ni. Satu sanad bertulis. Bertulis tu maknanya ada sijil, kita tampal kat dinding, lekat kan. Satu lagi bersanad ni maksudnya sandaran. Maknanya kita tahu guru tu pun dia pernah belajar dengan guru lain. Guru lain tu pun pernah belajar dengan guru lain dan guru lain tu ada sanad pula. Begitu. Kalau macam contohlah macam saya belajar dapat sanad tu, itu rezeki. Tapi kalau macam katalah belajar dengan saya tak ada sanad, tapi saya belajar dengan guru ni tak ada sanad juga, tapi dia belajar dengan guru ada sandaran.
Maknanya ada bersambung-sambung sanadnya tu. Maknanya kita bukannya celik-celik mata buka Quran mengaji sendiri, tak. Kita ada cikgu. Even mak bapak kita sebagai guru kita, kiranya tu dah ada sandaran lah tu. Bukan kita tahu guru tu ngajar kita, kita tahu guru tu tahu sendiri tu, dia pandai sendiri je. Tak. Maknanya sanad tu bukannya fokus pada mesti nak kena jumpa syekh tu, jumpa syekh, tak juga. Tak. Jangan risau Sebab kadang-kadang ada juga orang yang macam guru tu tak bersanad dengan syekh, dia dah takut dah tak ngaji. Betul ke tak betul cikgu ni? Kan? Kalau dapat tu alhamdulillah, rezeki tu. Tapi bukan senang juga, tak mudah untuk kita bertalaki. Mulut-mulut Melayu kita ni kan. Tergeliat lidahnya, nasib baik tak terpiuh lidah saya lah. Allahu Akbar. Okey. Selain daripada tu, boleh aja Fatimah? Boleh, insya-Allah. Okey. Ustazah, satu lagi. Saya ini lain sikit lah, yang Ustazah baca dalam Taranum tu. Saya share dengan kawan-kawan kita punya hafazan, okey tak apa Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada kesilapan saya kat siapa-siapa yang dia hantar tu, tegur-tegur lah. Kadang kita dah baca syok-syok, kita bukannya perasan salah. Saya tak ada masalah, tegur lah. Tak, saya ada hantar 1, 2, dia orang minta bagilah semua, dia orang nak dengar daripada awal sampai habis surah tu, As-Sajdah tu. Dia nak kalau boleh kan semua yang mana Ustazah buat sikit-sikit 5 tu kan. Ayo. Nak tengok. Saya ada benda tu, saya simpan. Jadi masa tengah belajar tu, saya bagilah sikit yang mana tengah belajar kan. Lepas tu bila dah habis semua yang dulu-dulu awal tu, saya tak bagilah. Habis dia orang minta, dia kata, bagilah kalau boleh nak daripada awal sampai habis. Gini, kalau nak, saya banyak koleksi dalam saya punya YouTube channel tu, carilah, ada. Senang nak saya Sajadah pun ada sampai habis kan? Sajadah saya tak ingat ada tak sampai habis. Nanti saya tengok balik. Nanti saya bagi dia punya link. Tapi tak apa, yang saya punya, saya memang simpan yang Ustazah ada bagi 5 ayat tu kan, ada. Ada. 6 set tu ada. Bagi yang tu dulu pun tak apa. Okey, saya tak ada masalah. Tak lock pun benda tu. Tak ada kata tak boleh ke. Okey, terima kasih. Sama. Okey, habis. Selesai untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada martabat bacaan Al-Quran pula insyaAllah. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Okey. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.